Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, sukan kita mulakan dengan saingan Liga Super. Sabah FC meneruskan rentak kemenangan dengan membelasah Kedah Darul Aman KDFC 5-2 di Stadium Likas malam tadi. Ia kemenangan ketiga berturut-turut diraih skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee. Tuan rumah membuka jaringan seawal minit kedua apabila Sadil Ramdhani berjaya menyempurnakan sepakan penalti selepas Rizal Ghazali menjatuhkan Miguel Cifuentes di dalam kotak penalti. Namun pasukan pelawat berjaya menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Clayton Santos di penghujung babak pertama. Memasuki separuh masa kedua, Sabah kembali di hadapan hasil jaringan pemain import João Pedro. Pada minit ke-63, skuad hijau kuning kembali menyamakan kedudukan menerusi penyerang import Milos Gordic yang mudah menyempurnakan hantaran Sonny Nordeh. Situasi itu hanya bertahan 5 minit apabila Sabah meraih gol ketiga menerusi Pedro yang mudah menewaskan penjaga gawang Muhammad Ifwad Akmal. Skuad The Rhinos makin mengganas dengan 2 gol tambahan hasil jaringan S. Kumaran dan Gary Stephen Robert untuk menang dengan keputusan 5-2. Sementara itu, biarpun Sabah berjaya meledak 5 gol, Dato' Ong Kim Swee akui persembahan anak buahnya masih perlu diperbaiki. Sati dengan gol-gol yang kita bolusi, di mana satu perkara yang boleh kita perbaiki dan elakkan pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Bagi pengendali KDAFC, Nafuzi Zain pula, pencapaian menjaringkan 2 gol di tempat lawan merupakan petanda positif buat skuadnya. Dan persembahan yang bagi saya yang itu, saya tidak boleh nak komplain lah dari segi persembahan, walaupun dari segi keputusan bukan yang kita yang inginkan. 5-2, satu jumlah bolos yang agak tinggi, tapi menjadikan 2 gol di Kota Kinabalu ni bukan satu benda yang mudahlah. Sabah selepas ini akan menentang Kelantan Darul Naim FC pada 3 November di Stadium Likas, manakala Kedah akan bertemu Selangor FC pada 2 November di Stadium Darul Aman. Kemampuan ketujuhlatih Selangor FC Nizam Jamil dalam membimbing skuad Gergasi Merah terus mendapat kepercayaan pemain. Bagi pemain pertahanan Safwan Baharudin, pengendali itu telah menjalankan tugas sebaik mungkin sejak menggantikan Tan Cheng Ho pada awal musim lalu. Nizam sebelum ini menerima kritikan hebat setelah Selangor tewas 0-3 kepada Johor Darul Takzim di laman sendiri Ahad lalu. I think I have the utmost respect for him because to have someone locally to go and have the job in Selangor is not easy. And he's a vice versa punya situation. I think the boys really love him. No matter what, we will back him up till the very end. Safwan ditemui selepas majlis pelancaran koleksi bola sepak di Ibu Negara. Susulan kesukaran mengatur perlawanan dengan 18 pasukan terbaik daripada Asia, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memutuskan untuk memilih Laos bagi perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 menentang skuad Harimau Malaya bulan depan. Setiausaha Agung FAM Dato' Nur Azman Rahman berkata, keputusan untuk menentang pasukan ke-187 dunia itu dibuat susulan ke semua pasukan lain telah mempunyai jadual masing-masing hingga tahun depan. Tambahnya, 18 pasukan terbaik dari Asia mempunyai jadual padat bagi menghadapi pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026. Selain itu, Ketua Jurulatih Pau Marti Vicente juga membuat keputusan tidak mengatur perlawanan persahabatan menentang 4 pasukan dari Asia Tenggara iaitu Singapura, Thailand, Kemboja dan Timur Leste. Ini kerana kesemuanya berada dalam satu kumpulan dengan skuad negara di Piala ASEAN 2024 Disember ini. Selain Laos, Harimau Malaya dijadual bertemu India pada 19 November bagi satu perlawanan persahabatan. Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB menyantuni bekas pelumba motosikal negara Muhammad Zamri Baba di kediamannya di Kelang, Selangor. Zamri ditimpa kemalangan pada Jun 2015 di Litar Sentul, Indonesia sehingga koma, mengalami kecederaan tulang belakang dan otak serta hilang daya ingatan.
Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata pihaknya dan Yaqib telah merancang rawatan susulan untuk bekas pelumba berusia 41 tahun itu. Buat masa sekarang untuk selanjutnya adalah kita di peringkat Yaqib kita akan teruskan bantuan bulanan untuk sokong perbelanjaan, begitu juga dengan keperluan lain seperti lampin pakai buang dan sebagainya. Dan lain pada itu adalah untuk kita cuba arrange supaya ada rawatan yang rawatan susulan yang diperlukan sebenarnya oleh beliau berbanding di Hospital Kuala Lumpur, kita cuba untuk dapatkan yang lebih dekat di Hospital Kelang, sebab masalahnya bila beliau tak dapat terima rawatan kerana jarak is one thing, another would be dalam keadaan sakit beliau yang lebih melibatkan kesihatan mental. Zamri sebelum ini pernah mencipta nama beraksi 2 kali menerusi tiket wildcard di Grand Prix Malaysia serta tampil musim penuh di kejuaraan motosikal Asia. Dalam perkembangan sama, Yaqib akan mendaftarkan Zamri sebagai ahlinya bagi memudahkan penyaluran sebarang bantuan. Kita akan daftar dia sebagai ahli, memandangkan dia dah pergi ke taraf dunia. So kita akan ambil that point lah, kita ambil daripada taraf dunia dan kita akan daftar dia. Yaqib akan menghubungi Persatuan Pemotoran Malaysia untuk perkembangan lanjut. Baik, Kelab Bunga Raya Damansara FC berada di landasan tepat bagi mencabar kejuaraan Liga A1 Semi Pro 2024-2025. Pemain pertahanan Raja Imran Shah Raja Amin optimis misi berkenaan mampu dicapai berdasarkan prestasi konsisten pasukan musim ini. Kelab kendalian Federico Hernandez itu kini berada di tangga ketiga, ketinggalan 4 mata di belakang pendahulu Melaka FC. Bagi saya, kita punya target end of the season sama daripada first day of the season, iaitu untuk jadi juara lah, untuk champion Liga A1, dan insyaAllah kita akan mencapai target kami. So far kita tengah perform dengan baik dan saya harapkan kita boleh maintain momentum lah untuk jadi juara. Kelab Bunga Raya Damansara beraksi cemerlang dalam 4 perlawanan sebelum ini dengan merekodkan 4 kemenangan berturut-turut. Selepas 17 perlawanan, kelab yang berpangkalan di Shah Alam itu mencatat 11 kemenangan, 3 seri dan 3 kalah untuk mengumpul 36 mata. Akram Afif dari Qatar dinamakan sebagai pemain terbaik Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bagi kategori lelaki dalam majlis yang diadakan di Seoul, Korea Selatan. Bagi kategori wanita, anugerah pemain terbaik dimenangi Kiko Seke dari Jepun. Akram yang merupakan penyerang utama Qatar memimpin pasukan itu menjuarai Piala Asia pada awal tahun ini. Pemain berusia 27 tahun itu turut dinamakan sebagai pemain terbaik kejohanan dan memenangi kasut emas dengan 8 gol. Ini adalah kali kedua Akram dinobatkan pemain terbaik Asia selepas 2019. Akram yang pernah bermain di Belgium dan Spanyol pada awal karirnya juga memimpin klub Al-Sadd untuk memenangi 2 kejuaraan domestik di Qatar. Sementara itu, Kiko Seke menang kategori wanita selepas meledak 20 gol untuk bantu Urawa Red Diamonds Ladies menjulang gelaran domestik Jepun tahun kedua berturut-turut. Kiko juga memainkan peranan penting apabila Urawa memenangi gelaran Klub Asia dan adalah sebahagian daripada skuad Jepun yang mara ke suku akhir Olimpik Paris 2024. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Iskandar Haziq, salam sukan untuk semua.